Assalamualaikum. Hari ni Nisha nak kongsi sambungan part 2 rumah sewa berhantu. Masa sampai kat rumah tu, aku suruhlah Poji pilih bilik mana dia nak. Sebab kat rumah tu ada 4 bilik, termasuk bilik kat tingkat atas, master bedroom. Aku ambil bilik tingkat bawah je sebab senang untuk ulang-alik ke dapur. Beberapa minit kami berada di dalam rumah, kami dikejutkan dengan satu kejadian aneh apabila kesemua pintu yang ada di dalam rumah terbuka dengan tiba-tiba, lalu menghempas satu persatu dengan daya yang amat kuat. Aku dan Poji masa tu pandang satu sama lain. Kali ni muka Poji pucat, mungkin sebab terkejut. Yelah, baru masuk rumah dah kena kacau. Masa tu aku ternampak mulut Poji terkumat kamik membaca sesuatu. Aku tak buka mulut time tu. Cepat-cepat aku buka semua pintu bilik dan sandarkan dengan sesuatu agar perkara tadi tak berulang lagi. Dengan selambar Poji tegur, "Boleh tahan juga rumah sewa ni. Hebat tis kau," kata Poji dengan nada gurauan. Aku hanya senyum dan membalas, "Tak ada apa pun, saja tu nak main-main. Yelah, baru meriah. Kalau tak, nanti sunyi pula," balas aku dengan nada gurauan. Kami bergelak seketika seolah tiada apa-apa yang berlaku. Mungkin sebab kami berdua, tambah pula dua-dua hati jenis kering. Kalau orang normal, mungkin dah lama lari lintang pukang. Poji ambil keputusan untuk ambil bilik sebelah aku. Lalu dia masukkan semua barang dalam bilik. Aku biarkan je Poji kemas bilik dia. Sementara tu, aku masuk ke dapur untuk bancuh air. Tiba je aku kat dapur, aku rasa macam tak sedap hati. Macam ada benda yang akan jadi. Aku try perhatikan setiap sudut dapur dengan teliti. Bila dah rasa okey, aku teruskan niat aku untuk bancuh air. Kebetulan pula, dapur tu ada tingkap. Tingkap tu aku tutup rapat. Aku tak berani nak buka sebab dekat luar tingkap tu dipenuhi dengan semak samur yang belum dibersihkan. Takut nanti ada binatang buas pula masuk. Habis lintang pukang dibuatnya. Masa tu dah gelap. Waktu pun dah hampir nak masuk maghrib. Sedang aku leka bancuh air, tiba-tiba aku terdengar sesuatu dari luar tingkap. Macam orang berjalan dekat dapur. Bunyi bila orang pijak semak-semak dan ranting patah. Mata aku terus pandang ke luar tingkap dengan jantung berdegup kencang, seolah-olah menunggu sesuatu. Dekat luar tingkap hanya diterangi dengan lampu jalan yang baru menyala. Masa tu aku duduk perhatikan tingkap dan aku terkejut sebab terlihat kelibat seperti susuk tubuh tiba-tiba muncul berjalan di luar tingkap. Begitu dekat sekali dengan tingkap aku bancuh air. Kelibat itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah menghadap tingkap, diikuti dengan bunyi. Dengan spontan aku melompat sebab terkejut dan terus lari ke ruang tamu. Poji pandang dengan keheranan. Tanya aku, "Apa sah kau main lari-lari ni?" Aku pun jawab, "Tak adalah, tadi ada tikus nak masuk kot tingkap." Aku terkejut. Dari raut wajah Poji tu, mungkin dia dapat agak apa yang jadi kat dapur. Dia balas dengan senyum sinis dan sambung balik kemas bilik. Lepas tu, Poji bersuara sambil tangannya sapu ke lantai. "Weh, aku rasa nanti maghrib kita buat baca ayat Yasin lah, kita solat kat ruang tamu. Lagipun kita baru je masuk kat rumah ni. Elok juga kita buat macam tu." Aku setuju dengan cadangan Poji, dengan harapan gangguan tersebut akan berakhir. Kami solat berjemaah di ruang tamu dengan baca ayat Yasin dan beberapa surah lain. Sehingga tiba waktu isyak, Alhamdulillah. Masa tu tak ada apa-apa gangguan yang berlaku sampai habis solat. Aku sempat lagi berborak dengan Poji masa tu. Aku tanya dia, "Kau okey ke duduk rumah macam ni?" Poji jawab dengan selambar, "Tak ada hal lah bro. Aku pun dekat kampung memang dah biasa dulu. Selalu juga kena kacau macam ni. Dah macam kalis dah dengan benda-benda macam ni. Cuma kadang-kadang tu datang terkejut je," jelas Poji. Hati aku pun rasa lega sebab ada Poji.
untuk buat peneman. Kalau seorang-seorang dalam rumah ni, mungkin dah lama aku belah. Sedikit detail aku bagi pasal diri aku dengan Poji. Aku ni budak jurusan elektrik. Sekarang praktikal dekat kawasan berdekatan selama 5 bulan. Poji pula budak mechanical engineering. Dia praktikal jauh sikit dari tempat aku. Kami tak sama kos, tapi kami kenal. Tapi aku kenal dia melalui aktiviti luar kampus. Kami duduk sini 1 minggu awal sebelum praktikal start. Sebab kawasan rumah ni dekat dengan tempat praktikal. Dan sewa pun murah. Lagi best, rumah ni corner lot. Aku terus sambar tanpa banyak soal. Tak tahu pula ada penghuni lain yang duduk dalam rumah. So, berbalik pada keadaan asal, masa tu aku duduk kat ruang tamu dengan Poji. Sandar dekat dinding, masing-masing tengah main phone. Sehingga kami terdengar satu suara nyaring sebanyak 3 kali diselangi dengan beberapa saat. Bunyi tersebut seperti datang dari tingkat atas. Suara kedengaran sayu-sayu je, kurang jelas. Aku tak pasti sama ada bunyi tu datang dari luar rumah atau dalam rumah. Aku tengok muka Poji agak pucat sampai aku pun berpeluh-peluh. Bunyi tu seram weh. Aku cuba beranikan diri untuk tengok tingkat atas sambil jeling-jeling. Lampu tiba-tiba berkelip dengan sendiri, seperti ingin menyala. Padahal masa tu kami dah tutup semua lampu dekat tingkat atas. Masa aku duduk jeling-jeling dari bawah tu, aku nampak macam kepala orang sedang jenguk dari atas. Masa tu lampu yang berkedip-kedip tadi tu dah padam. Pandangan aku masa tu kurang jelas. Apa yang aku nampak, benda tu dekat dengan beranda dan duduk atas lantai hulurkan kepala macam nak intai kami. Yang aku perasan memang macam nampak kepala orang. Tengok sekilas pandang. Masa tu macam nak pecah dada sebab terkejut. Poji masa tu nampak gelisah dah. Aku rasa dia pun nampak benda tu. Aku terus bangun. Weh, jom pergi makan dekat kedai mama, aku dah lapar. Tanpa lengah masa, aku terus campai kunci dan beg duit menuju kat depan pintu. Poji yang baru bangun tu terus lompat ke arah aku dan kata, tunggu aku weh, jangan tinggal aku. Dengan pantas kami start motor dan tinggalkan rumah. Masa atas motor on the way ke kedai mama, Poji tegur aku. Kau ada nampak apa-apa tak tadi? Aku jawab dengan biasa. Aku nampak macam ada benda dekat atas beranda tu. Poji sekali lagi tanya aku, kau tak nampak ke kain putih tergantung di atas tangga tadi? Masa tu aku tersentak. Aku memang tak nampak kain tu. Yang aku nampak cuma kepala muncul dari beranda tingkat atas. Aku hairan macam mana aku tak nampak kain putih yang Poji cakap tu. Lepas tu aku tanya balik, kau nampak macam mana? Poji jawab dengan nada yang bersungguh. Mula-mula aku nampak kain putih dekat atas lantai. Macam tiba-tiba je muncul dekat anak tangga. Lepas tu kain tu macam bangun sendiri seolah-olah berdiri tegak. Tapi masa tu aku tak nampak dengan jelas sebab benda tu berada di kawasan gelap. Tapi yang aku pasti yang aku nampak tadi tu macam kain putih. Lepas aku dengar cerita Poji, bulu-bulu yang ada atas badanku semua berdiri. Memang seriau gila masa tu. Mungkin kain putih yang aku pernah nampak masa aku mula-mula masuk hari tu. Aku cuma balas, nasib baik aku tak nampak kain putih yang kau cakap tadi. Poji hanya diam tanpa kata. Kami habiskan banyak masa lepak di kedai mamak sampai kami tak perasan hari dah semakin lewat. Hati aku berat sangat nak balik ke rumah. Tapi aku yakin aku kena hadapi semua ni. Benda tu pun makhluk Allah juga. Buat apa nak takut? Pujuk hati aku untuk naikkan semangat. Masa tu aku pandang Poji. Aku tanya dia, kau nak balik rumah tu lagi tak? Dia berfikir seketika sebelum menjawab soalan aku. Dia jawab, kita kena lawan benda ni. Jangan bagi benda tu mudaratkan kita. Benda tu hanya mampu mengusik je. Iblis jin ni tak boleh sentuh manusia. Tapi kita manusia boleh cederakan mereka dengan iman, jawabnya dengan bersungguh. Sedikit sebanyak kata-kata Poji tu dapat menaikkan semangat aku. Poji bercerita pasal pengalamannya dulu yang sering diganggu waktu tinggal di kampung.
Aku dulu kalau kau nak tahu banyak kali dah kena benda-benda macam ni. Rumah aku tu dulu boleh kata setiap masa ada gangguan. Gangguan tu datang dari pak saudara aku juga. Dia pernah belah hantu raya. Tapi umur dia tak panjang. Dia meninggal sebelum sempat dia buang benda tu. Jadi benda ni meraya kat waris-waris terdekat. Family aku antara waris yang kena gangguan belaan pak saudara aku. Ada sekali tu aku tengok TV kat ruang tamu. Masa tu dah lewat malam, tapi aku tak tidur. Benda tu asyik lalu je dekat dapur. Sebab aku tengok TV menghadap dapur. Memang jelas nampak dari sama-sama cahaya susuk tubuh badan besar. Bulu lebat macam gorila. Dengan mata merah pandang tepat muka aku. Masa tu tak payah nak cakap. Aku rasa kau pun boleh bayang macam mana aku rasa masa tu. Benda tu suka berdiri dekat bucu-bucu setiap bilik. Paling best bila tempat tu gelap, kau boleh nampak 2 biji mata merah menyala, terapun dalam gelap memperhatikan kau. Balik pada cerita tadi, aku dah perasan ada benda dekat dapur. Tapi aku buat tak tahu. Masa tu aku tengah syok layan WWE. Tiba-tiba adik aku datang duduk sebelah untuk join sekali. Aku tahu aku seorang je kat rumah sebab family aku pergi melawat saudara. Aku mati-mati ingat diorang dah balik. Aku toleh dekat adik aku nak tegur. Aku tengok adik aku tak ada muka. Kosong je dekat kawasan muka. Jelmaan adik aku tu toleh muka dia ke arah aku. Pandang muka aku lama-lama. Masa tu aku hampir pingsan dah. Tapi sebab aku takut, aku terus masuk ke bilik sambil menangis. Time tu aku budak-budak lagi kot. Memang menangis lah. Benda tu ikut, tapi time tu aku dah tutup pintu bilik rapat-rapat. Lagi haram benda tu siap gegarkan pintu bilik aku, macam nak runtuh dibuatnya. Waktu tu aku tak tahu macam mana. Perasaan marah tu datang dengan tiba-tiba. Aku jadi berani sound. Weh, senyap lah. Lepas tu tiba-tiba suasana jadi senyap. Mungkin masa tu aku bad mood sebab tak dapat layan WWE sampai habis. Aku masih tekuk muka aku dekat bantal sebab aku tak berani nak keluar. Kebetulan katil aku baring tu sebelah tingkap. Mai pula menatang tu pergi ketuk tingkap bilik aku. Selangi dengan bunyi, seolah-olah menjekah bunyinya. Masa tu aku dah jerit sekuat hati sebab aku takut. Sampailah aku dengar lagi sekali ketukan dari pintu bilik aku. Selang beberapa saat, tingkap bilik aku kena ketuk. Lagilah bertambah kuat aku menjerit. Rupanya yang ketuk bilik aku tu abah aku. Diorang baru je balik melawat saudara. Sampai pecahkan pintu bilik sebab dengar aku menjerit. Masa tu aku dah tak ingat apa jadi. Abah aku cakap aku meracau, aku tak sedar sampai esok pagi. Tu first time aku kena sampai aku dah terbiasa dengan gangguan macam ni. Habis Poji cerita, kami pun bergegas balik ke rumah. Masa tu dah pukul 12 malam. Keadaan rumah memang gelap. Masa aku tinggalkan rumah tu, aku pasti aku buka lampu ruang tamu. Tapi bila balik, lampu tu tertutup. Aku dengan Puji pun bukalah pintu macam biasa dan buka lampu. Masa kami masuk ke dalam rumah, kami dapat rasakan ada angin kuat yang lalu. Tapi kami buat tak tahu je. Aku dan Puji pun lepak dekat ruang tamu. Masa tengah lepak tu, kami berbual-bual sambil tengah menyanyi. Tiba-tiba aku terdengar di tingkat atas macam orang tengah baling-baling barang. Bunyinya sangat bising. Kami berdua diam, hanya dengarkan apa yang akan berlaku. Selepas itu kami decide untuk tidur. Semasa aku dalam bilik, aku terdengar ketukan pintu yang amat kuat. Tapi aku abaikan. Aku biar aja. Gangguan ini berlarutan sehingga sebulan. Pada bulan kedua kami di rumah ini, Poji panggil ayahnya untuk tengok-tengokkan rumah. Keesokannya, ayah Poji datang untuk tengok rumah. Ayah Poji kata,
Penunggu rumah ni marah sebab kami masuk rumah dia. Di tingkat atas ada Pontianak. Dia mengamuk sebab aku selalu buka ayat-ayat suci. Lepas tu ayah Poji panggilkan ustaz untuk tengok-tengok rumah. Ustaz pun datang. Ustaz kata penunggu rumah ni dia tak suka kita orang datang. Dia suruh kita orang keluar dari rumah ni. Ustaz tu buat bacaan doa dan hembus setiap penjuru rumah. Lalu ustaz tu berkata, rumah ni tak sesuai untuk kamu duduk sebab penunggu rumah ni dah lama duduk di sini dan dia tak mau pergi dari rumah ni. Ustaz tu nasihatkan kami supaya kami berpindah di rumah lain. Tapi kami tak punya pilihan. Kami terpaksa duduk di dalam rumah itu juga. Makin lama makin banyak gangguan. Sampai aku dan Poji tak tahan. Dan kami pun mengambil keputusan untuk pindah rumah.